Okey, sebelum kita masuk ke live trade, insya-Allah kita akan, tengok dulu Forex Factory. Berita apa yang hangat pada malam ini, Betul? Yang mana tahu ada berita-berita yang boleh ganggu secara fundamental dengan trading kita malam ni, Kita kena beritahu lah sebagai seorang trader, wajib tahu, terutama scalper, tahu cara nak pecah dia. Okey, tuan-tuan, pada malam ini, kita tengok skena di ruangan atas ni, IMF di, Forex Factory. Ada ada major pair dan juga satu pair JJ. So major pair ni biasanya trader-trader forex ramai trade itulah. Dan apa yang kita cari di sini adalah kita tengok gerakan market. So sepanjang hari ini kita dapat lihat untuk Euro USD bearish menguasai pasaran, tapi selepas waktu London tu dia naik kejap. So hari ini bearish saja dah bergerak negatif 0.41%. GU dia naik 0.12%. Hari ini kita boleh katakan GBP lagi kuat pada euro berdasarkan pergerakan dia pada malam ini. USD compare dengan tiga ni adalah yang paling lemah. Dan kita dapat lihatlah pergerakan ketara untuk UJ, USD JPY memang selama ni dari bullish, dia tak mau turun. Dan kali ini dia nampak gaya macam dia nak masuk lah dengan negatif 1.02%. Bearish nak masuk balik ke dalam pasaran UJ. So ini maksudnya apa? Orang takut dengan USD lah, orang nak masuk safe haven. Masuk CHF pun contoh pasal dia jadi strong dengan pergerakan semasa negatif 0.35-4%. Okey. Lepas pasaran nak masuk safe haven, kalau masuk safe haven maksudnya dia berhati-hati dengan pergerakan USD. Dia simpan masuk dalam investment mode lah. Dan pada malam ni USD CAD kita dapat lihat price dah dia pagi tadi dia jadi positif sekejap dan dia dah mula jadi bearish negatif dengan pergerakan hari ini sebenarnya 0.18%. Dan kalau tuan-tuan perasan pada waktu malam ini saja USD CAD dia sudah membuat satu pullback kejap mengikut apa yang kita faham, dia sudah break previous support dan sekarang ni mungkin pullback kejap untuk sekarang untuk turun lebih jauh. Nanti kita akan lihat lah kalau ada kesempatan di USD CAD kerana ada satu setup yang menarik, jadi stay tune kan. Dan mungkin malam ni USD kuat sekejap sebagian ada mungkin news kot. Untuk AUD USD dan Kiwi Dollar pergerakan dia lebih kurang copy paste, tapi pada malam ini AUD lagi lemah pada NZD dan pergerakan AUD NZD pada malam ni adalah negatif 0.28%. Kiwi Dollar adalah kenaikan sebanyak 0.11%. Tapi berdasarkan pergerakan terkini, tuan-tuan dapat ada kena bearish yang engulfing masih belum close. Kalau ada engulfing ni mungkin ada peluang untuk pair Kiwi Dollar dan juga USD untuk turun lebih jauh. Untuk JJ London dan New York Open kita dapat lihat pair ni bergerak secara sideways, tapi secara overall JPY lagi strong lah dengan pergerakan semasa negatif 1.07%. So, malam ni JPY antara currency memang currency paling strong, insyaAllah kita boleh confirm dengan di tahun depan ni InsyaAllah. Ya, untuk bacaan Forex Factory yang insiden Selasa kita dah bacakan pada hari Selasa lepas. Jadi kita akan teruskan dengan hari Rabu malam. Pada 2 petang malam GBP bacaan yang kedua untuk CPI ini tahunan CPI bacaan dia adalah sama, iaitu 9.1%. Ini berita tak baiklah untuk GBP, maksudnya orang yang anticipate dia lebih tinggi tapi dia yang keluar tu sama dengan forecast, jadi mungkin market tak bergerak volatile tak sangat. Dan ni sebenarnya pada 8.30 malam ada CAD, berita strong, memang strong pada CAD. Bantuan dia 1.4%, lagi strong pada forecast 1%. Jadi ini berita kita dapat lihat memang CAD strong, kita dapat lihat pada ketika ini. Right? Bacaan yang media impact news pun memihak pada CAD. Jadi semalam memang CAD strong. Pada hari ini, hari Khamis, petang tadi 3.30 petang ada German Flash Manufacturing PMI. Bacaan dah lemah, 52.0 dengan fokus 54 dan juga Flash Services 52.4 compare dengan 54.6. Ini menunjukkan ini memang kita dapat lihat euro pada petang tadi jatuh secara teruk lah disebabkan oleh bacaan big impact news. Kerana tuan perasan pukul 3.30 pukul 4 tadi dia ada satu candle H4 yang terbentuk yang bearish, sangat-sangat bearish.
Pada malam ni 10 malam sekarang ni tengah berucap lah Pak Long kita CPF. Ya. Tu kita dapat lihat market volatile kejap lah, kejap strong, kejap lemah untuk USD. Kita jangka sell untuk USD pada malam ni. Adakah TA kita betul? Kalau betul, alhamdulillah. Kalau tak, stop loss, tak apa, kita cari satu lain. Dan seterusnya esok Bank Kiwi Dollar, Bank New Zealand cuti. Pukul 2 petang ada mini impact news untuk UBP trader berhati-hati, dan 7.30 petang uh, ada berita untuk Australian dollar. Siapa yang trade Australian dollar berhati-hati juga. Itu kita pesan ya. Dan tidak ada sebarang big impact news untuk USD pada esok hari. Tuan-tuan boleh trade macam biasa, scalper. InsyaAllah tak perlu risau pasal pergerakan market esok lah. Pergerakan USD esok ni. Okay, jadi saya akan pass ke C4F untuk analisa pasal pergerakan currency strength meter pula CPF, bagi fokus sikit Okay, mana masih yang CPF. kuat malam ni, yang lemah kosong kuku kan. Okay. Alright, terima kasih banyak CPS. Okay, untuk jangan saya akan share screen dulu. Nanti kalau saya tak share, saya pun cakap seorang-seorang. Okay, terima kasih banyak CPS. Alright. Okay, untuk yang baru, tuan-tuan boleh buka website finviz.com. Okay, dalam Finviz ni, tuan-tuan boleh lihat ada home, news, screener, map, root, portfolio, insider, future, forex kan. Tuan-tuan klik forex lah. Kalau mana trade pair kan. Kalau untuk crypto, tekan crypto. Dia ada semua dalam ni. Nampak crypto kan. Okay, so yang kita trade forex, kita tekan forex lah. Okay, dekat bawah ni dia tunjukkan strength, relative strength performance lah. Okay, pertama kita ada USD. Okay, USD ni dia dalam keadaan tengah-tengah. Tengah-tengah. Nak kata kuat tak kuat, nak kata lemah tak lemah. Okay. So yang paling kuat adalah JPY. JPY ni pair kena hati-hati tuan. Dia anytime boleh paling kuat, anytime dia boleh paling lemah. Okay. So sekarang ni kita tengok JPY adalah terkuat lah. Diikuti oleh CHF, diikuti oleh NZD, GBP, USD, CAD, AUD, Euro. Okay, maknanya tak lari jauh pun sebenarnya, walaupun dia punya indeks nampak yang ni lemah, yang ni kan. Yang ni tak lari jauh sangat pun. Okay. So yang paling ketara adalah JBP dengan CHF serta Euro dengan AUD. Itu Euro paling kuat sekali. Sekejap dia boleh ke belakang. Okay, tuan-tuan tu kena hati-hatilah. Benda ni kena selalu tengok lah, kena selalu tengok. Okay, Euro USD kita tengok sekarang. Kekuatan memihak balik semula kepada USD. Macam itu saya ada beritahu. Dia akan naik sampai 1.0600. Lepas tu mungkin dia akan turun kan. Okay, penurunan tu kita nampak kekuatan memihak sedikit pada USD lah. Okay, kalau kita nampak rejection dekat atas tu pun, echo pun nampak kuat juga. Mungkin kemungkinan untuk dia nak turun balik untuk test 1.0400 adalah sangat-sangat tinggi. Okay, GU positif 0.00%, maknanya dia tak ada keputusan yang mana lebih kuat. Dia terang tu maknanya contoh kalau kita lihat dekat sini, okay, GBUSD sebelah-sebelah lebih sama kekuatan dia keadaan consolidate macam saya kata hari itulah. Selagi mana tak boleh break dominant candle bullish ataupun dominant candle bearish, dia akan duk main dalam tu saja. Okay, akan main dalam tu saja. UJ sudah confirm oleh JPY paling kuat kan, sebab dia baca tadi bawah kan, negatif 1.15%, sangat-sangat kuat. Dan kalau tuan-tuan lihat dekat situ, kita ada candle bullish candle yang sangat-sangat kuat. Lepas tu dia ada rejection semula. Okey, dia memang akan naik. Cuma dia nak turun untuk cari buyer saja tuan-tuan. Adakah dia punya tempat turun sampai 13400 ataupun dia boleh turun lagi sampai 13200? Itu persoalan dia. Itu persoalan tuan kena hati-hati sebab dia akan tuning naik balik. Okey, dia akan naik balik. Tapi dia sementara tu dia akan turun dulu untuk cari support yang terdekat lah, 13400 ataupun 132.00. Tapi kuat 132.00 lah tuan-tuan. Okey, kita ada minyak. Negatif 0.77%. Minyak ni kalau negatif 0.77%, dia tak kuat mana pun sebab tak sampai 1. Minyak punya pergerakan laju tuan-tuan, dia sangat-sangat laju. Jadi bila tuan-tuan tengok dekat situ, kebarangkali untuk dia nak turun tu ada. Tapi dia nak naik pun ada sebab ada rejection ekor panjang kat bawah tu tuan-tuan. Kena hati-hati Dia nak naik pun boleh tuan-tuan. Dia nak naik pun boleh. Okey, kena hati-hati. Alright. So kita ada UCAD positif 0.16%. Okay, dia ada kekuatan memihak kepada USD sedikit. Selagi mana tak boleh break dominant candle tu, memang kita tak boleh nak kata apa. Sama ada dia akan naik ataupun turun. Tapi tuan-tuan kena hati-hati sebab nampak penampakan dia nampak macam nak turun lah. Sebab apa? Sebab dua-dua tu dia membentuk double top. Kemungkinan untuk dia nak turun tu sangat-sangat kuat. Sebab atas tu adalah resisten yang sangat kuat. Okay, UCAD, USHEF negatif 0.32%. Di mana kita ada
Kekuatan pihak kepada CHF sedikit negatif 0.3% itu tak selampau kuat lah. Tetapi momentum penurunan tu masih nampak, masih ada lah. Tapi masih ada pun dia berada di kawasan support yang paling kuat dan candle belum close. Kalau tengok pada candle sekarang tu momentum tu nampak masih ada, memang boleh turun lagi lah. Okey, dan kita jangkakan penurunan itu insya-Allah akan berlaku sehingga 0.9400. Okay, AUD USD kita tengok negatif 0.35%. Kalau tengok pada USD, kalau tuan-tuan lihat okay, candle tu dia cuba turun untuk test lagi sekali ke kawasan support tu, dan kebarangkalian kemungkinan besar untuk dia nak naik balik tu ada kena hati-hati tau. Ada bawah tu support dia memang betul-betul kuat betul-betul kuat. Tapi kalau dia boleh break support tu maka dia akan turun lah. Okay, goal kita ada positif 0.32%. So kalau goal ni tak sampai positif 1%, maknanya consolidate lah tu. Simple. Okay, dia akan bermain dalam keadaan ni, dalam tu dululah. Dalam level 1900 ke level 1800, dalam tu dia akan main rate tu dah. Okay. So NZD USD sama 0.000 lebih kurang macam GU tadi. So tak ada apa, kita tak boleh nak jangkakan yang mana satu. Kalau tuan-tuan lihat daripada sini, kita tengok mungkin dia akan turun untuk test 0.6200, lepas tu dia akan pantul naik. Mungkin jugalah kan, sebab bawah tu ada double bottom Okey, mungkin, ataupun kalau dia boleh break dia akan turun lagi. Macam tu lah. Euro GBP negatif 0.35%. So kalau kita tengok keadaan market hari ni pun tak apa nak semat juga Okey. So dia punya berada, kalau kita lihat tuan-tuan, dia masih respect trend line, kemungkinan untuk dia nak naik tu ada. Sekarang ni mungkin dia akan turun sedikit lagi sebelum dia nak naik. Okey. GJ kita tengok negatif 1.13%. Kekuatan sekarang memang tak boleh nak kata apa. Memang memihak kepada, nampak dia buat apa. Kita tengok dia buat double top macam saya kata tadi, atas tu yang saya beritahu tadi, nak membentuk keadaan yang sama lah. Lebih kurang yang sama lah. So kekuatan dia masih boleh turun sehingga 164.00. Dan juga mungkin juga boleh turun sampai 162.00. Hati-hati. Bitcoin kita nampak ada kalau satu positif 1.20%. Mana dia tak kuat mana pun, sebab Bitcoin ni pergerakan dia sangat laju dia laju So tuan-tuan lihat dekat situ, selagi mana dia tak boleh break dominant candle tu, kita tak boleh nak jangkaukan. Kemungkinan untuk dia nak naik tu ada tuan-tuan, tapi kalau dia boleh break dominant candle tu, maka dia akan naik lah untuk test 30.00 macam tu CPS. So saya pass balik kat sahabat saya, insyaAllah. Semat sekali, semat sekali. Mantui, Pak memantui. Mantul tu kan mantul ini risau tu Macam tekan tu Mantui tu biasa. Profesor. Pada sahabat saya lah, insyaAllah. Okey tuan-tuan, kita akan tengok indeks dolar dulu sebelum kita pergi ke currency lain. Jadi untuk indeks dolar, top down analysis kita dapat lihat sekarang ni pattern lebih kepada bullish flag tuan-tuan. Dan dengan keadaan sekarang ni, breakout sudah pun terjadi di sini, dan ini adalah satu pullback. Tapi yang kita menjadi concernnya hari ini di trend jadi untuk indeks dolar adalah satu candle kata pada candle yang bearish. Bearish mana candle macam ni tuan. So apa dia bearish mana candle yang kita buat kelas biasa-biasa sebelum ni. Dia sebenarnya terbentuknya bearish candle ni biasanya harami dah, orang panggil harami kan. Dia candle mengandung kata. Ada peluang untuk market untuk follow candle yang dominant, yang warna merah ni lah pada waktu daily ni. Jadi ada peluang untuk indeks dolar turun untuk test ke kawasan resistant, previous resistant dan previous support. Ini kita namakan short zone. Lepas tu baru kita akan tengok kat sini sama ada dia mampu break ataupun dia akan rejection untuk test balik kawasan resistant. Jadi buat masa ni saya secara personalnya ingin rasanya macam indeks dolar akan melemah lah, dolar akan melemah seketika waktu. Mungkin dia akan test 102.7.5 102.5 kat sini kerana pernah menjadi short zone. Itu dia syarat yang saya rasa lah. Macam tuan-tuan tengok ni sebelum dia naik, okay, dia test dulu ke short zone. Ini short zone dah 1, 2, 3 kali dia test. Previous resistance ada area dia masuk. Ini pun previous resistance. Ini resistance support dia test.
Ini pun sama kita harapkan kat sini baru dia akan mantul naik atas. Okey, ke bawah. Itu gerakan dia. Jadi di time frame H4 adakah kita punya analisa tu boleh diguna pakai? Sekarang ni memang ski pattern adalah pattern double top. Ini adalah satu pattern patah sell. Momentum masa momentum sell correction wave ke atas, tapi dia orang kata kita betulkan bayar dengan correction begini. Ini kita menunjukkan market sedang volatile lah sebenarnya, dan ready untuk tukar arah, dan jangkaan berdasarkan price action begini ada besar kemungkinan untuk dia retest balik ke kawasan trendline sebelum dia turun. Jangkaan saya dia boleh turun lagi lah. Dan sekarang ni dah turun, tuan-tuan boleh tengok tempat yang kita tandakan sebelum ni. So sebab zone kita di sini kita tandakan di time frame H4. Sebab zone kita berada di 102.4, 108.5 macam tu kan, 102.3. So insyaAllah kalau dia turun, dia akan boleh sampai ke area sini. Ini secara maksimum lah. Kalau tuan-tuan sell, cari setup sell kalau boleh di time frame di pair USD di depan, buy untuk USD di belakang macam gold, macam euro USD, GU. Itu kita akan cari setup buy. Boleh ya tuan-tuan. Alright, memang berlaku sedikit volatile lah pergerakan, dia buat correction, V correction, kemudian price struggle untuk turun. Tapi ada besar kemungkinan, at least the H1 ni mungkin ada retest ke sini dulu lah, previous resistance ni. So tuan-tuan boleh tengok kenapa kita kata dia akan retest ke spot zone. Sini pernah jadi resistance kejap, dia turun, dan ini dia jadi kawasan support, dia celuk kaki je, rejection berlaku. Ini yang kita namakan kawasan spot zone. Spot zone ni sudah test, dan apabila dia sudah test kali pertama, ada kemungkinan untuk dia break pada kali 2 atau kali ketiga yang selanjutnya. Alright, so dia memang yang dia akan break lah ke bawah. Dan dari segi price action begini, ini adalah high, ini lower high, dan masih lower high. So ada kemungkinan untuk dolar berlama berdasarkan price action pada time frame H1. Okay, scalping pula memang sedikit volatile, tapi tuan-tuan boleh standby sebenarnya price masuk ke dalam kawasan resistance kat sini, tuan-tuan boleh standby sell untuk dolar. Kalau ada, tuan-tuan boleh tunggulah sama ada tuan-tuan dia macam ni, dia nak touch trendline, ada candle evening star ni, tuan-tuan boleh sell. Dan kalau tuan-tuan nampak engulf ni, tuan-tuan boleh sell, stop loss kita di atas trendline, insyaAllah. Lepas tu dah untung, lock BT lah. Right, untuk unit dolar kita nampak scalping pun dia akan jadi sell, cuma buat masa sekarang ni dia akan naik kejap lah. Sebenarnya pack gold, pack kemarin ramai, pasti ramai yang minat gold, insyaAllah. Pada malam ni kita akan kongsi setup kalau ada. Okay, di time frame daily bearish, dia buat urut W lah, urut W dengan kereta sini. Rejection masih lagi berlaku di kawasan support, dan buat masa kini, buat masa sekarang ni dia buat pullback kejap. Hari ni pun pagi-pagi dari petang tadi dia buat pullback, dan insyaAllah kalau dia mampu close dengan candle bullish pada hari ni, insyaAllah kita dapat lihat price untuk naik sampai ke 1870. Okay, dia akan test balik kawasan previous resistance, dan ini previous support, previous resistance, previous support. Sini dia akan sampai dalam masa terdekat, insyaAllah. H4 memang terdapat strong momentum untuk naik. Beberapa kali cuba untuk naik, first dekat sini, dia buat double bottom kat sini dekat support area. Ini rejection di kedua, lepas dia struggle untuk turun. Ini ada tuan-tuan pasal pada pukul 5 petang tadi, candle 5 petang tadi kan? Tak, semalam, 5 petang semalam. Ada satu candle engulfing yang tapau pergerakan candle sebanyak. Ni kita percaya. Gerakan candle sebanyak 17 candle. Okay, satu bullish engulfing yang cover 17 candle. Ini menunjukkan satu more interest untuk buy yang tinggi. Dan yang terkini pada pukul candle 5 petang tadi, ada satu candle doji H4. Ini ataupun Greystone di H4, hammer H4. Ini adalah satu signal besar untuk pun naik. Jadi dan kita dapat lihat pada H4 sekarang ni masih baki 2 jam. InsyaAllah bagi dia boleh naik pada next candle release, dan hari ni mungkin dia boleh close dalam 1850. Ini pernah jadi previous resistance. Right, tuan.
Jadi nak buy mungkin dah terlepas. Kalau tuan-tuan rasa nak buy di H4, pastikan dia close candle bullish. Dan stop loss kita di bawah 1824 lah. Kalau tuan-tuan ada margin, tuan-tuan boleh follow kita punya setup ni. Di sekarang ni lagi lagi 20 minit untuk H1 close. Tapi rejection besok kita akan nampak lah. Ini adalah double top. Ini satu tuan kena perasan lah. Ini satu momentum buy. Dia turun, struggle untuk turun. Momentum buy 3 batang candle ini. Kalau cukup candle buy, insyaAllah dia boleh naik. Tapi yang penting kalau nak pastikan dia betul-betul nak boleh jauh, pastikan dia close di atas ni lah. Kalau dia akan patah balik, kat sini kita akan buy. Kita akan buy dulu. Kerana kat sini, dia pernah menjadi previous support. Okay, previous resistance di previous support lah. Previous resistance akan menjadi support kawasan zone. Itu yang kita nak mencari point yang untuk dia naik. Momentum masih lagi kenaikan. Tapi sekarang sudah sampai kawasan resistance, dia tabi'i lah sebenarnya. Kalau dia turun, maksudnya tak ada rezeki, dia tak tabi'i. Kalau dia naik tu rezeki tuan-tuan lah. Kalau tuan-tuan buy dari bawah ni. Okay, lagi satu kenapa dia retest bawah ni, M30 tuan-tuan boleh tengok candle paling bawah. Dan ini adalah candle reverse, kata candle yang ada demand di bawah. So bila dia buat candle macam ni grafik ni, tuan-tuan kena standby dah body ke shadow yang paling bawah kat situ, tuan-tuan tengok ada celup kaki je dan terbang. Okay, ini adalah syarat, ini adalah dia punya rahsia untuk gold terbang. Okay, memang seronok lah. Siapa yang kita kongsi, siapa yang follow kita punya mapping channel tu, memang Sifu kita bagi, Sifu AD kita bagi memang straight kat point tu dah dia bagi buy signal. Alhamdulillah kena. Right, siapa pergi, siapa follow kita punya mapping channel. Okay, sebab saya sudah selesai untuk gold malam-malam ni. Nak jangkaan bullish, nak tunggu buy untuk H4, tuan-tuan ada saya tak buy. H4 kerana confirmation candle dah wujud, tapi kena tunggu lagi 2 jam lah. Kita very kecil, tuan-tuan boleh tunggu dia buat pullback. Okay, boleh sebab? Boleh sahabat, boleh. Okay, jadi saya akan pass ke Sifu F lah untuk tengok pair mana yang sedap. Jadi sebab? Okay, Sifu. Okay. Alright, Sifu S, terima kasih untuk gold dan juga index dollar. Alright, so saya akan share screen dulu tuan-tuan, insyaAllah. Alright. So screen yang terbuka adalah GU. Amboi, laju kali ni. Okay. Sebab apa kita share GU? Sebab tuan-tuan kita lihat GU ni sebenarnya tak beza mana pun. Kalau kita tengok dalam keadaan consolidate di time frame daily. Cakap pun tak betul Sifu. Dia time punya tu jadi. Agak angau ni pasal tu. Aduh, ya Allah itu salah. Jangan kata je. Alright, tak apa. So tuan-tuan masih banyak. Okay, right. Jadi kita akan tengok dulu kenapa pair itu menjadi pilihan. Ini Kenashi. So saya nak buka garisan. Alright. So, okay. Bila kita tengok GU kalau kita tengok garis strength ni GBP, USD, GBP ni dengan USD ni keadaan dia, kekuatan dia sekarang ni lebih kurang sama lah kita kata kalau di time frame daily. Okay, di time frame daily lebih kurang sama. So, kita boleh katakan bahawa dia akan bermain. Bila kata lebih kurang kekuatan lebih kurang sama, kita boleh katakan di mana dia boleh bermain di dalam keadaan di dalam inilah, maknanya support resistance yang terhampir yang belum lagi ditest. Mana tuan-tuan? Ini satu dan juga di sini. Dua. Nampak? Maksud saya faham Alright, dia akan bermain dalam keadaan di sinilah keadaan dia. Okey, maknanya dia naik turun situ, naik turun melambung semua situlah. Alright, jadi di H1. So kita tengok di plot di H4, kita akan entry di H1. Sifu kata jarang buat kat H1 selalu buat kat H4 lah. Okey, hari ni kita pakai medium lain so boleh buat kat H4 insya-Allah. Alright, so tuan-tuan keadaan dia macam ni. Bila tuan-tuan kita nampak dia ada rejection dekat sini, maka insya-Allah tuan-tuan, maka saya boleh katakan dia akan turun tuan-tuan, dia akan turun. Alright. Dia akan turun. Sampai sini. Insya-Allah tuan-tuan. Insya-Allah Alright, sebab apa? Sebab di sini kalau kita tengok trend line tu masih di respect. Dia masih respect trend line kita tuan-tuan. Nampak? Masih respect trend line dan kita lihat di sini juga dia masih respect kita punya horizontal line. Bila kita tengok di daily keadaan dia masih pair GU ni, GBP dengan USD ni kekuatan dia lebih kurang sama.
Bila kita tengok di H4, kita ambil support resistance yang paling kukuh, so insyaAllah dia akan bermain di situ buat sementara waktu. Okey, maka insyaAllah kalau tuan-tuan nak entry, tuan-tuan boleh sell sampai sini TP tuan-tuan. Dan stop loss tuan-tuan boleh letak di atas merah ni. InsyaAllah tuan-tuan nak buat letak stop loss di atas merah ni. Alright, kita boleh letak stop loss di atas merah, iaitu di area sini. Stop loss ni selalu kita berwarna merah lah. Kan, nampak stop loss kan? So, TP tuan-tuan letak dekat sini. BE tuan-tuan nak letak dekat mana? BE. Okey, BE nak letak dekat mana? Tuan-tuan tengok ni, nampak candle kapit ni. Mana ada candle kapit ni, tuan-tuan kena letak BE. Kena letak BE. BE kita buat warna hijau. Nampak? So, TP BE di time frame H1. Okey, di time frame H1. So, saya tulis time frame H1 tuan-tuan. H1. HQ. HQ pula lah. Okey, H1. 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 Okey, di time frame H1. 2028, saya tukar warna kuning. Alright. Di time frame H1. So, untuk GU, inilah setup dia. Tuan-tuan boleh sell di time frame H1. Okay, dan BE, stop loss tuan-tuan merah ni. TP tuan-tuan kuning ni. BE tuan-tuan di garisan hijau ni. Faham Alright, so untuk GU. Next pair saya akan buat adalah, saya base kepada forex factor tadi, JPY paling kuat kan? Okay, kita buat Euro JPY. Euro JPY. Bila keadaan, kalau tuan-tuan tengok di daily macam tu, maka kita kena tengok di time frame H4 dahulu. Okey, JPY memang sangat-sangat dahsyat. Kalau kita tengok di H4 pun. Memang sangat-sangat dahsyat dan kita boleh katakan support ni, dia nak cari support tuan-tuan. Ni resistance ni dah valid ni. Resistance ni dah valid. Okey, kita nak cari support dia. Support yang valid adalah di mana? Di sini. Okey, ni paling hampir lah. Okey, ataupun di sini. Dia ada dua support yang valid. Okey. So kita tengok nampak tuan-tuan ni, kita tandakan satu di sini dan satu lagi di sini. Okey. Jadi ini di H4. Jadi kita buka set di D1, D1. Bila di D1 tuan-tuan tandakan lagi satu support yang valid di sini. Nampak, untuk mendapatkan kita punya orang kata apa? BE. Alright, so untuk di net entry, kata kita ambil untuk H1 lah kali ni kan. Kita ambil di H1, kita tukar dia menjadi lilin, candle lah. Okay, maka kalau kita pasang dekat sini, sini adalah satu kawasan yang sangat-sangat kuat. Okay. Keadaan JBP menunjukkan JBP ni dia tengah masih strong lah kalau di daily Dari satu, kalau tuan-tuan boleh lihat, kita ada beberapa candle strong yang menunjukkan apa ni, candle merah ni, yang menunjukkan dia punya momentum penurunan dia tu ada dan sangat-sangat strong. Okey, jadi untuk dia sampai ke sini ni insya-Allah lah. Okey, sekiranya dia boleh break level ini, okey. Dia macam tu, sekiranya lah, dia ada sekiranya lah. Sekiranya dia boleh break level ini, maka insya-Allah dia boleh sampai ke sini. Itu saja saya boleh beritahu. Tuan-tuan kena tunggu level ini. Dia boleh break ke tak level ni? Saya buat kotak. Kalau tuan-tuan tengok dia boleh break level ni, level yang saya tandakan ni, kalau dia boleh break level ni, insya-Allah. Okey, maka dia akan turun sampai sini. So BE tuan-tuan di sini dan tuan-tuan cari lagi satu BE iaitu di sini. Tandakan. Boleh tuan-tuan? So sini saya warna kuning lah selalu sebab apa? TP kan. Stop loss dia kat mana? Yang penting dia mesti break dulu. Bila dia break, stop loss dia tuan-tuan buat atas ni. Warna merah. Boleh ikut terang tu? Boleh sahabat? Boleh supaya boleh. Terima kasih sahabat. Saya yang menarik daripada tipu terhandal kita. Tipu F untuk forex, tapi dia dah forex tadi kan. Supaya marah. Okey, seterusnya saya berminat untuk buat pair minyak XTI USD
pada penggemar-penggemar minyak. Jadi pada tuan-tuan perasan, di time frame H4 kita berdapat lihat ada satu trend line. Mungkin sukar kita dapat lihat gerakan di time frame H4, tapi kalau kita fokus di time frame daily, lebih jelas gerakan dia. So apa yang berlaku kat sini adalah satu trend line support yang begitu panjang, yang cover berapa candle ni yang cover pergerakan dia dalam 108 hari, 108 hari, lebih 3 bulan. Dan trend line ni masih lagi kukuh untuk support dan detection yang penting adalah pada hari ini sekiranya ada berlaku candle bullish, ini menunjukkan satu rejection yang sangat-sangat strong di dalam frame daily, dan kita boleh lihat price untuk berlaku tujuan untuk naik atas lah, kembali jadi bearish bullish untuk test kawasan resistance paling kurang, dan kalau lagi nak jadi bullish seterusnya dia kena test previous resistance di atas ni. Kawasan trendline resistance kita kat atas ni 108 itu maksimum dia boleh naik. So di time frame H4 memang rejection ni sudah nampak jelas berlaku. Kat sini ada beberapa kali dia test dan trendline ni memang sangat-sangat kukuh sebenarnya tuan-tuan. Dan yang terkini ada berlaku satu engulfing, dan engulfing ini dia masih lagi valid tuan-tuan. Dan ini kalau tuan-tuan boleh buy, tuan-tuan boleh dapat risk reward ratio yang nipis. Mungkin dalam 40 pip stop loss kalau tuan-tuan standby tapi match for dan kita akan tunggu dia naik lah. Alright, at least sampai kita target sampai mana, at least 2 di sebuah satu. Kalau kita target ke support zone ini, tuan-tuan nampak resistance kat sini jadi support breakout, ini satu resistance, so kita boleh tanda kat situ. Ini support zone area. Kalau kita target kat situ kita boleh dapat 1.46 di sebuah satu, maksudnya 38 pip stop loss, 56 pip TP. Tapi kalau tuan-tuan pasal target resistance lah, kalau tuan-tuan memang target resistance, tuan-tuan boleh buat big E kat situ lah, dia akan naik sampai dan TP kita boleh akan sampai jejak dalam 158 pip. Jadi untuk minyak oil trader, setup H4 kita macam ni, dan risk reward ratio kita kalau kita target kawasan at least yang tak sampai ke puncak pun tak apa, sampai ke kawasan yang tertinggi tu kita boleh dapat dalam 4.08 di sebuah satu. So ini adalah satu risk reward ratio yang sangat-sangat rendah untuk kita untuk kita masuk trade. Jadi kalau dia kena stop loss tak apa, kita boleh cari setup lain, kita be gentle, ada rezeki, ada peluang lain kita masuk. Tapi kalau dia jadi satu TP, kita rezeki kita lah sebenarnya. Right? Kita fresh for setup buy untuk minyak. Manakala di time frame H1 kita dapat lihat price masih belum ready untuk naik sebenarnya. Tapi kita masuk ni jadi lebih awal lah. Dan pergerakan terkini kita dapat lihat ini adalah satu support zone daripada blue line yang previous kita tanda ni, dan risau kita sebelum ni. Alright, di time frame H1 kat sini kita boleh tengok kawasan support dia jadi kawasan shadow yang terakhir kat bawah tu, yang paling bawah, dan juga antara yang shadow paling banyak dia touch tu tuan-tuan boleh panjangkan ke depan. Okay, kat sini tuan-tuan dapat lihat ini ada first time dia masuk dan dia turun, ini dia celup kaki dan dia turun. So penurunan ni adakah dia sudah habis? Belum lagi bagi saya. Tuan-tuan nak ada masa untuk stand by, boleh buy saja. Boleh tunggu dia sampai dia turun dulu untuk buat sedikit pullback. Kalau tuan-tuan menggunakan stokastik dalam trading, insyaAllah tunggu stokastik tu dia jadi cross 20 ke atas, tuan-tuan boleh buy untuk minyak. Okay, dan pattern terkini adalah dia masih jadi bearish flag. Berhati-hati, walaupun bearish flag ni dia berlaku, tapi kita kena first dia kawasan trendline ni dia masih support. Itu kita punya syarat pertama. Jadi price action bearish ni biasanya dia sampai di kawasan support ni, dia maksudnya dia di hujung-hujung trend. Dan setup ni seperti yang kita faham, setup pattern ni dia ada kebarangkalian yang untuk gagal. Jadi mungkin ini ada satu trap untuk kita jual kerana price sudah sampai di kawasan support yang respect dia begitu di frame daily lebih
mungkin kita akan dapat lihat price sudah akan mula buat satu bullish trend. Tapi kalau untuk lebih kukuh sebenarnya, tuan-tuan boleh tengok di H4 balik. Sini ada beberapa trend line. Satu, ni tuan-tuan boleh tanda lah. Okay, trend line. Kalau dia break ke atas, ini lagi dia solid lah. Maksudnya tunggu dia break, trend line, dia akan jadi solid buy. Dia akan solid buy. Memang dia akan solid buy. Dia akan test ke kawasan sini lah. Buat double bottom, head and shoulder dan sebagainya. Tapi dia syarat pertama dia kena break trend line ni. Ini syarat dia. Kalau tuan-tuan nak lagi selamat, tunggu trend line resistance ni break. Okay. Kalau tanda previous resistance paling tinggi, dan kalau tuan-tuan pastikan dia masuk trend, dia break trend line ni saja, tuan-tuan boleh tarik Fibo lah. Masa dia akan turun dulu. At least dia akan test 50% sampai ke 0%. Itu kalau dia close bawah 0%, maksudnya bye-bye lah. Bullish, dia akan jadi sama bearish. Ini trend line dan juga price action kita punya bagi analisa pada malam ni untuk minyak. Kalau kita lebih kecil, tidak ada sebarang setup lagi untuk buy. Sekarang ni adalah, kalau scalping sell bagi saya masih valid. Kan? Kalau scalping sell, saya kalau target pun target di sini lah. Kerana di kawasan ni ada kawasan demand. Kalau kawasan demand, kat sini dia ada satu candle terakhir sebelum dia naik, jadi bullish movement. Dan sini ada satu candle sell. Kalau tuan pasal lah. Sini pun pernah jadi demand dan sudah complete. Ini demand. Tarik body sampai ke shadow terakhir, tuan akan dapat lihat kenapa saya kata. Dan biasanya dibuat apabila dia berlaku breakout ke atas tu, tuan boleh stand by kat situ. Dan tuan dapat lihat lah. Kat sini dia akan floating rendah. Okay, untuk bawah ni dia tak sampai lagi. Tapi kat edit bagi saya sampai bawah ni dia akan melantun dulu lah dalam 50 pip close lah. Right. Untuk minyak saya sudah selesai. Jadi dekat saya untuk time frame scalping, kita boleh sell minyak. Manakala untuk time frame lebih besar, H4 saya dapat buy. Jadi kalau tuan-tuan nak pilih selamat, pastikan buy itu muncul di time frame lebih kecil, tuan-tuan boleh pull lebih jauh. Right. Dan seperti yang saya janjikan tadi, USD CAD, kenapa saya kata sell. Okey, untuk di time frame daily, kita dapat lihat price sedang naik secara channel. Price naik secara channel. Kalau tuan-tuan buka parallel channel kita ni, tuan-tuan akan dapat satu mapping yang betul-betul mantap lah kat sini. Right? Tuan-tuan dapat lihat dia gerakan macam ni, dia naik dan dia support, dia naik, turun. Tapi yang penting trendline dia masih trade dalam channel ni. So apabila dia trade dalam channel, kita boleh agak lah. Okay, kalau dia reject resistance, dia kejar support. Dan adakah sekarang ni dia reject support, reject resistance? Alright, kita boleh tengok. Ya, ini saya katakan double top. Kenapa kita kena double top? Syarat dia lengkap tak? Untuk double top adalah dia kena berlaku previous high, dan yang terdekat dia berlaku satu candle rejection di resistance. Apabila dia kawasan resistance ni dia berlaku satu rejection, ada peluang untuk price action ni dia menjadi satu pergerakan rejection huruf M. Right? Huruf M biasa tuan-tuan nampak kan macam mana pergerakan dia. Pergerakan huruf M situlah. Dia huruf M macam kita biasa tulis huruf M besar tu, dia punya kaki dia akan bersentuh kaki. Okay, bila kaki bersentuh kaki, tuan dapat lihat lah punya trading setup macam mana. Jauh. So kalau di daily swing trader, tuan boleh letak sell dengan risk yang rendah. Current price kita bagi daily, stop loss kita dalam 150 pip. DP dia insyaAllah lebih daripada 2:1. Mungkin makan sebulan 2 bulan juga trade ni ya. Jadi risk reward ratio dah sekarang dah 3:1. 3:1 untuk USD CAD kalau tuan-tuan swing trader. Malam ni kita bagi secara live. Kalau tuan-tuan setup ni insyaAllah lama lagi dia akan valid. Mungkin dia akan buat rejection di time frame lebih kecil atau dia akan naik balik. Tapi insyaAllah kalau dia close di atas 50 ni, maksudnya stop loss, dia ada kemungkinan untuk naik lebih jauh. Dan kita akan cara setup buy pula. Tuan-tuan tak perlu risau. Dan di time frame H4, saya nampak dia sedang buat correction untuk sell. So apabila dia buat correction untuk sell,
apa yang dimaksudkan adalah ini bakal terbentuk pattern head and shoulder. Macam kat sini sebelum ni dia buat double top juga, ni dia buat previous high tapi ada shadow yang reject. Shadow reject dia turun jauh sangat. Kemudian dia naik kat sini dia buat high, ini kita tengah tunggu. Bagi saya ini kalau tuan-tuan sell sekarang, dia jadi satu setup yang agak high risk. Apa maksud dia? Kerana menurut head and shoulder, kalau punya pattern lah, tuan-tuan sell di kawasan resistance, sini dia ada peluang untuk naik lagi sebenarnya. Mungkin jadi double top baru dia akan turun. Maksudnya kalau tuan-tuan sell kat sini betul-betul jadi head and shoulder rezeki tuan-tuan lah. Tapi kalau head and shoulder sebenarnya kalau untuk low risk, dia kena break up ke bawah dulu. Kawasan neckline tu, break up ke bawah dia, cari re-entry melalui neckline. InsyaAllah ini adalah low risk setup yang tuan-tuan boleh dapat. Jadi entry sell kita di time frame daily tadi sebenarnya adalah time frame H4 punya high risk setup. Sebab tu kita bagi stop loss kita atas previous shadow di atasnya. Alright. Tuan faham kenapa kita bagi shadow stop loss kita dalam 150 pip di time frame daily tadi. Kalau tuan-tuan confident nak sell, tuan boleh sell ni, dan kalau ikut resistance dia pun dalam 50 pip je stop loss. Tapi sebabkan hari setup kita kena bagi stop loss yang jauh. So di time frame H1 agak jelas kat sini kita nampak correction di sini dia berlaku momentum sell dan ini correction naik ke atas. Dia struggle untuk naik selagi mana dia tak dia masih respect trendline ni, masih ada peluang untuk turun. Jadi dia kena breakout sell tadi ke bawah dan dia akan turun lebih jauh. Tapi kalau dia mampu breakout resistance kat atas ni, dia akan buat, at least dia akan test double top kat sini, previous top di 1.306. Kat situ dia akan mungkin dia akan buat double top, dia akan turun balik untuk test ke kawasan resistance yang pertama lah, buat soal zone. Dan kalau dia mampu break ke bawah, dia akan jadi satu sell yang begitu dahsyat, begitu jauh. Dan di time frame lebih kecil, semua menunjukkan rejection sedang berlaku di kawasan swap zone. Ini yang kita katakan swap zone. Di time frame entity nampak ini previous resistance. Okay, resistance dua kali cucuk dan ini naik, dia turun, breakout. Ini jadi resistance pertama, resistance kedua. Jadi apabila dia buat resistance kedua, ada kemungkinan untuk dia turun lah. Dan target terdekat kalau tuan-tuan scalping, sell sekarang, TP kita di dalam previous swap zone juga. Ini pernah jadi resistance, pernah jadi support, dan kita jangka price boleh sampai ke sini untuk dia cari TP sekejap, baru dia akan nampak pattern lebih head and shoulder dekat time frame way jauh lah. Jadi kalau jadi head and shoulder, rezeki tuan-tuan memang boleh TP jauh. Tapi kalau sekiranya dia tidak berlaku sell, tak apalah, kita akan cari tempat lain lah. Itu saja sikit. Dan supaya kita faham lah Sipan. Jadi saya akan pass pada C4F untuk buat satu analisa sebelum kita close. Belanja lah sikit. Boleh. Tak apa, hari ni kita pakai medium baru tak apa. Medium baru sedap sikit. Sedap sikit boleh je kan. Terima kasih banyak. Okay. Alright, saya dah buka dah sebenarnya GJ ni. Saya dah buka GJ. So tuan-tuan boleh lihat ni JPY memang betul-betul strong sekarang di daily. Okay, jadi currency strength tu dia tak menipu, cuma dia akan berubah. Tuan-tuan kena hati-hati lah. Jadi trendline ni still respect lah, kita tarik macam tu kan, because still respect trendline. So untuk di daily kita boleh simpulkan bahawa pergerakan dia insya-Allah dia akan turun untuk test trendline ni lah, macam tu lah. Okay, jadi di H4 simple saja setup dia. Jadi di H4 apa saya boleh bagi tahu adalah kita lukis satu kotak, kita cari satu kawasan yang menarik, contohnya di sini. Okay, so tuan-tuan, di H4 kita boleh katakan bahawa, saya buang dulu. InsyaAllah tuan-tuan, insyaAllah kita boleh beritahu bahawa pergerakan ni insyaAllah, kalau dia buat ganda grafik ni lagilah turun dia akan sampai ke sini. InsyaAllah tuan-tuan boleh buat, saya bagi tahu terus lah tuan-tuan boleh buat TP tuan-tuan di area sini. TP tuan-tuan di area sini. Okay, saya berwarna kuning. Alright, okay, ni trendline. Trendline ni tak mau berkala yang seakan-akan sama. Saya bubuh warna purple. Okay, so stop loss tuan-tuan kat mana tuan-tuan nak letak? Okay, bila nampak dikatakan stop loss, tuan-tuan kena tandakan satu kawasan yang memungkinkan, iaitu kawasan yang strong jugalah, iaitu di area-area sini.
Jadi stop loss tuan-tuan nak menarik adalah tuan-tuan letak di atas ni. Stop loss tuan-tuan. Okay. So BE tetap kena ada bila keadaan jauh macam ni di H4 tuan-tuan. Ni TP tuan-tuan tau. Okay, BE macam biasa saya kabur warna hijau lah. BE tuan-tuan letak kat sini. Alright, sebab apa? Sebab candle kapit. Candle kapit ni tuan-tuan kena jadikan dia sebagai satu turning point. Dia akan turning kat situ. Lagi satu tuan-tuan letak dekat sini. Nampak ada candle kapit kat situ kan? Nah, okay, tuan-tuan letak dekat situ. Alright, so ini saya tetap saya ulang lagi sekali. Ini tuan-tuan boleh letak sebagai TP, ini BE dan ini stop loss untuk GJ. Dengan itu Instant sell ke tu? Instant sell boleh instant sell sebab apa? Instant sell sebab di daily nampak rejection ada dan candle terbentuk ni insya-Allah nampak kuat dan still respect trend line. Insya-Allah lah tuan-tuan, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah izin InsyaAllah. Mantap. Terima kasih Sifai. So Sifai dekat tu lah saya pun Sifai. Okey, jadi Sifai tidak ada pesanan lagi ke? Kita akan tengok ada sebarang request ke daripada trader-trader kita. So tak ada lagi Sifai. Baik Sifai, kita jujur rancangan ke Sifai nak. Betul Sifai, yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, segala kelemahan kekurangan daripada kita berdua, kami mohon ampun. Tuan-tuan insya-Allah yang mana baik tuan-tuan ikut, yang mana rasa tak kena tu tuan-tuan buat penilaian sendiri, tuan-tuan lebih hebat. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.